jadi pengulas profesional ke ataupun nak jual selain ke pasar? Now, in my book, if you don't score, you don't win. Oh, quick feet! Quick feet! Keep your balls under control! You're out the next game, coach. The coach can't lead the team. I have to handle it myself. 好心你啊，求咗又唔係你啊！ இந்த அக்கறை மண்டியை காமிச்சிருந்தா இந்த மாதிரி அடிக்குமா நம்ம குடும்பத்துக்கு Yeah, where you going? See here. Balik. kau duduk jadi keeper simpanan je lah. Kau jangan pulang aja. Thought I know nothing except football. But now I realize I'm nothing. 我9號科科都 A 啊，我又咪留喺度割樹用車衫。 Turn your back and leave your team to shambles. Kerjasama adalah senjata kamu yang paling kuat. Rakan-rakan kamu, mereka adalah nyawa kamu. Setiap orang yang datangkan tuan tu, datang dan tengok kita menang. Ada bola kita, kita menang untuk dia. Boleh tak? No matter what happens, we go forward as a team. What you do out there now, whether you give your all, that's your choice. Kita menang sama-sama, kita kalah pun sama-sama. Tiket. Ada tiket. Boleh masuk Dalam tiket, luar duduk Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Wafi bin Rosnizam dan nombor kad matrik saya 09D-TP20F 2016. Dan saya akan menerangkan tentang sinopsis tajuk kami iaitu Ola Bola. Sinopsis yang saya dapat terangkan daripada filem yang telah kami pilih ini ialah kisah Ola Bola bermula ketika seorang wartawan bernama Merin yang ditugaskan untuk membuat kajian tentang pasukan bola sepak negara yang telah mencipta nama pada era 80-an dahulu, yang mana ketika itu nama Malaysia dalam pasukan bola sepak digeruni oleh pasukan lawan khasnya di rantau Asia. Merin mula berasa bosan dengan kerjayanya dan membuat keputusan untuk berhijrah ke England. Sebelum dia meninggalkan negara, dia membuat keputusan untuk menyiapkan tugasannya buat kali terakhir. Namun, dia menemui suatu perkara yang ternyata mengubah hidupnya. Mengimbau kembali ketika awal era 80-an, pasukan bola sepak negara ketika itu berdepan dengan cabaran apabila pemain-pemainnya mempunyai perbezaan pendapat dan tidak sehaluan sehingga menyebabkan kekalahan dalam perlawanan penting. Keadaan semakin rumit apabila hampir setiap pemain mempunyai isu dan masalah masing-masing. Walau bagaimanapun, mereka hanya mempunyai satu peluang untuk beraksi di pesada mata dunia. Jadi, barisan pemain harus mengetepikan hal peribadi demi mengharumkan nama negara. Ketika semangat kembali menyemarak dalam diri, pasukan negara sekali lagi diduga dengan satu cabaran yang mematahkan semangat mereka dan harapan negara. Saya nak berkongsi tentang ulasan Ola Bola. Apa yang dapat perbaikan dalam filem Ola Bola. Contohnya seperti nilai buni, watak-watak dia, flashback dia. Okey. Cerita ni bukan hanya mengisahkan tentang semangat bola sepak dalam menaikkan nama negara, malahan tentang erti kekeluargaan dan persahabatan juga adalah penting dalam sesebuah pasukan. Warna kulit dan latar belakang bukan jadi masalah isu utama di sini dalam menyalikan hubungan antara mereka. Bola-bola bukan sekadar kisah mengenai bola sepak juga, tapi sebenarnya juga memaparkan tentang penentangan imperialisme atau penindasan yang melibatkan politik negara. Faktor politik telah menyebabkan sesuatu impian yang sepatutnya boleh mengharumkan nama negara jadi musnah. Faktor politik ini juga memberi kesan besar bukan sahaja kepada hal-hak perundangan, keagamaan, nilai kemasyarakatan dan sebagainya, namun turut memberi tamparan hebat kepada sukan-sukan negara, terutamanya sukan bola sepak.
Okay, kita dalam Malaysia sebenarnya telah layak ke Tamasya Sukan Olimpik, tetapi fahaman politik yang menghalang kita. Politik dan dakwah Amerika yang sangat bencikan Soviet Union berjaya menghalang anak Malaysia ke Olimpik. Okay, walaupun hanya sekadar perang Soviet yang melanggar Afghanistan, masyarakat telah membuka sukan. Telah seberapa banyak perang Amerika sudah dilancarkan sehingga sekarang dan kita masih bersukan dengan Amerika. Dan filem bola-bola ni telah membuka satu pandangan di mana masyarakat boleh menampakkan akan satu pandang sebaliknya telah dikabulkan oleh politik. Dalam filem tersebut mempunyai 3 bangsa yang berbeza. Contohnya India, China, Melayu. Hal ini dapat dilihat dalam pasukan bola sepak Malaysia pada masa itu. Setiap kaum di Malaysia ini terdapat dalam pasukan tersebut. Malah pasukan tersebut diterapkan dengan konsep kekeluargaan yang tinggi. Tambahan lagi, sifat kekeluargaan tersebut juga berlaku di luar padang atau di dalam padang bola sepak. Sebagai contohnya, ketika adik Mutu masuk hospital kerana kemalangan, Tauke membawa Mutu ke hospital untuk melawat adiknya. Manakala Bron atau Rahman meminjamkan keretanya kepada Tauke untuk membawa Mutu ke hospital. Bron tidak dapat ke hospital pada masa itu kerana urusan kerjanya. Walaupun Bron bukan sebahagian dari pasukan bola sepak Malaysia dan hanya sebagai pengulang bola sepak yang baru ingin menempa nama pada ketika itu, dia juga merupakan kawan baik kepada Tauke dan pemain-pemain bola sepak yang lain. Melalui serta ini, kita dapat menunjukkan nilai kemanusiaan yang sebenar pada rakyat Malaysia pada masa itu. Dan bola-bola juga mempunyai semangat ciptakan tanah air, iaitu Malaysia dipaparkan dengan jelas melalui perlawanan bola sepak. Babak yang terakhir semasa para pemain di bilik persalinan sebagai contoh mampu membangkitkan semangat patriotisme dalam diri penonton. Antara petikan dialog Tauke dalam adegan tersebut, aku tahu kita tidak ke Olimpik, tapi orang kat luar sana tu datang nak tengok kita menang, bukan kita kalah. Itu contoh adegan yang dia cakap lah antara pemain-pemain dalam pasukan dia, dengan nada emosi yang penuh patriotik yang dilontarkan oleh Tauke, iaitu ketua pasukan dia. Dengan dialog yang Tauke bagi, pasukan kembali pulih dan ditambah lagi dengan dialog Ali yang akhir sekali membuat keputusan untuk bermain semula untuk menjaga maruah negara itu. Dialog dia, kita menang sama-sama, kita kalah sama-sama. Okay. Maka selepas itu semangat pemain semakin bertambah dan kian berkobar-kobar. Okay. Akhir sekali mereka berjaya menewaskan pasukan Korea Selatan dan membuktikan bahawa jika semua rakyat bersatu tanpa mengira bangsa dan darjat, keajaiban mampu dikecapi bersama akhirnya. Okey, antara watak sampingan dia contohnya Chai. Chai ni merupakan watak yang mewarnai jalan cerita filem bola-bola. Chai ni merupakan seorang yang positif kerana dia telah bersama-sama dalam pasukan bola sepak Malaysia sudah lama, tetapi tidak mempunyai peluang untuk beraksi kerana coach tidak memberi peluang kepada dia. Dan dia sentiasa berusaha gigih dan berlatih untuk memberi kepercayaan kepada coach dia. Selepas dia berusaha dan dia berjaya menjadikan gol pada perlawanan akhir melawan Korea Selatan. Secara peribadinya, filem Olah Bola bukan sahaja membawa mesej yang positif kepada masyarakat Malaysia, tetapi juga membolehkan masyarakat mengetahui tentang sejarah pasukan bola sepak Malaysia yang berlayar memasuki Sukan Olimpik pada tahun 1980. Oleh itu, pada pendapat kita, filem sebagai ini harus diperbanyakkan di Malaysia bagi mengeratkan hubungan pelbagai kaum dan mengukuhkan perpaduan kaum serta kerjasama antara sesatu sama lain. 17 filem ini bukan sahaja mengajar kita berusaha dan bekerjasama bagi mencapai cita-cita, malahan bersatu padu antara kaum tanpa mengira warna kulit, bahasa, budaya dan agama.
Filem ini juga membawa mesej ke mana lagi tumpahnya kuah jika tidak ke nasi. Bermakna ke mana lagi usaha kita sendiri. Walaupun ramai beranggapan hidup di negara lain lebih baik dari Malaysia, berjuang untuk negara sendiri lebih baik dan lebih bermakna. Apabila melalui hasil kajian kita memahami tentang kepentingan kekuatan jati diri terhadap seseorang individu kerana ia dapat melambangkan identiti sesebuah masyarakat ataupun negara. Seterusnya, semangat patriotism adalah elemen yang penting terhadap sebuah masyarakat serta negara. Semangat patriotism membolehkan semua rakyat bersatu padu apabila menghadapi kesukaran ataupun kejayaan. Selain itu, kerjasama dalam kelang seluruh rakyat dapat menyelesaikan masalah yang sukar seperti yang kita dapati dalam filem tersebut. Semangat kerjasama antara pelbagai kaum maju dan aman. Akhirnya, sumbangan dan klinikan Tamadun Melayu, Cina dan India telah banyak membantu dalam pembentukan Malaysia pada hari ini. Dengan ini, kepelbagaian kaum yang menjadi teras kepada kewujudan majmuk, kita berharap Malaysia dapat merealisasikan visi 2020 dalam masyarakat pada masa kini. I ain't here for the money, I ain't here